Ciri-ciri iklim Malaysia ialah mempunyai suhu yang seragam, kelembapan yang tinggi dan hujan yang banyak. Walaupun hujan yang banyak merupakan faktor yang menyebabkan banjir, namun di Malaysia, kita perlu melihat dengan skop yang lebih luas lagi. Banjir bukanlah sesuatu perkara yang asing bagi kita. Tinggal di kawasan beriklim tropika, Malaysia menerima taburan hujan tahunan yang tinggi, iaitu antara 1,200 mm sehingga melebihi 4,000 mm. Monsun timur laut yang berlaku antara November hingga Mac setiap tahun pula membawa taburan hujan bulanan sehingga 600 mm sekaligus, membawa ancaman banjir di kawasan rendah. Di kawasan bandar pula, banjir kilat sering berlaku selepas hujan lebat, menyebabkan kerosakan harta benda dan juga mengakibatkan kesulitan seperti kesesakan lalu lintas. Jadi, video kali ini kita akan melihat kenapa Malaysia kerap mengalami bencana ini. Teruskan menonton. Kini, kita dapat melihat trend banjir ini telah menjadi fenomena yang agak membimbangkan. Ia berlaku di kawasan yang tidak dijangka sehinggalah ke kawasan bandar yang padat. Kawasan yang mudah dilanda banjir bagi negara Malaysia adalah dianggarkan sekitar 9,800 km persegi ataupun 9% daripada luas tanah negara ini. Banjir besar biasanya berlaku pada musim tengkujuh timur laut akibat hujan berlarutan di merata tempat dan meliputi kawasan yang luas. Negeri-negeri seperti Johor, Pahang, Terengganu, Sabah dan Sarawak sering menghadapi musim ini. Bah Kuning mengimbas kembali memori banjir besar 2014 atau dipanggil sebagai Bah Kuning sememangnya meninggalkan kesan yang cukup mendalam buat rakyat Malaysia, terutamanya penduduk Kelantan. Malapetaka Bah Kuning yang melumpuhkan hampir keseluruhan bandar utama di negeri ini, khususnya di Gua Musang, Kuala Krai, Pasir Mas, Tumpat, Tanah Merah, Kota Baru dan Machang telah menyaksikan kemusnahan melampau harta benda dan infrastruktur, termasuk telah meragut banyak nyawa. Kehadiran Bah Kuning ini memang tidak dapat dijangka. Ramai penduduk yang berada di tepi sungai khususnya mengambil keputusan tunggu dan lihat sebelum tergesa-gesa berpindah. Namun, keadaan menjadi lebih buruk selepas air naik begitu pantas dan arusnya pula begitu laju, menyebabkan berlakunya suasana panik. Mereka yang melarikan diri ke kawasan tinggi seperti bukit tidak sempat membawa apa-apa barang keperluan termasuk makanan dan pakaian. Manakala mereka yang dimasukkan ke pusat pemindahan terpaksa berpindah beberapa kali kerana turut ditenggelami air. Banjir yang melebar dan kelajuan arus yang laju menyebabkan berlakunya kelang kabut dalam kalangan penyelamat kerana logistik penyelamat yang tidak mencukupi dan usang, ditambah pula dengan negeri-negeri lain turut mengalami bencana yang agak luar biasa. Sebenarnya, Bah Kuning 2014 bukanlah satu-satunya banjir besar yang melanda Malaysia. Sejak tahun 1800 lagi, kita telah menghadapi beberapa banjir besar yang direkodkan. Antaranya Bah Merah pada tahun 1927 yang dikatakan melibatkan sekitar 500,000 mangsa. Sehingga awal tahun ini, negeri Terengganu dan Pahang pula berhadapan banjir yang agak teruk. Kenapa kerap berlaku? Selain daripada faktor alam yang tidak boleh dijangka seperti hujan lebat, terdapat banyak lagi sebab yang menjadi penyumbang besar berlakunya banjir. Antaranya adalah pembangunan yang tidak terancang. Penempatan baru dibuka tanpa penilaian yang menyeluruh terhadap alam sekitar, baik di bandar maupun di kawasan terpencil. Pembangunan yang tidak terancang menyebabkan pokok ditebang bagi membuka kawasan baru, manakala kawasan laluan air dikambus untuk memberi laluan kepada bangunan-bangunan baru. Justru itu, apabila hujan lebat berlaku tanpa saliran yang mampu menampung aliran air, maka berlakulah banjir kilat. Air naik mendadak tanpa diduga dan akhirnya kereta rosak di tengah jalan. Cameron Highland merupakan contoh yang baik di mana pembangunan pesat tidak terkawal membawa kepada siri banjir lumpur yang berulang. Hutan asal ditebang dan lereng bukit dibersihkan menyebabkan hakisan pada permukaan tanah. Hakisan ini menyebabkan sungai dan empangan di Cameron Highland menjadi cetek. Apabila hujan lebat, empangan terpaksa melepaskan air yang memberi impak kepada penduduk kawasan hilir dari empangan. Seterusnya adalah pembalakan. Terdapat beberapa cara kemusnahan tumbuhan dan hutan mampu menyebabkan banjir. Kawasan yang dilitupi tumbuhan seperti hutan hujan mampu bertindak sebagai span atau buffer yang mampu menampung air hujan. Akar pokok menguatkan tanah dan menghalang hakisan akibat aliran air. Jika pembalakan terus berlaku, permukaan tanah akan terdedah kepada hakisan. Hal ini menyebabkan hakisan tersebut mendap ke dalam sungai sekaligus menjadikan sungai cetek dan tidak mampu menampung aliran ketika hujan lebat. Disebabkan itulah banjir teruk membawa lumpur yang melanda negeri pantai timur Semenanjung sejak beberapa tahun ini bukan disebabkan faktor semula jadi sahaja. Sebaliknya, diburukkan aktiviti penggondolan hutan yang semakin berleluasa. Negeri di pantai timur kini menunjukkan ciri ketidakstabilan aspek geologi di mana menyebabkan bencana alam boleh berlaku secara tidak terkawal.
Jika pembalakan berterusan seperti sekarang, kami percaya kita akan dapat melihat banjir tidak terkawal akan melanda setiap tahun dan bukannya 5 atau 10 tahun sekali seperti berlaku sebelum ini. Seterusnya adalah sistem peperitan dan saliran yang tidak diselenggara dengan baik. Isu ini sebenarnya lebih banyak berlaku di kawasan bandar, walaupun tidak dinafikan banjir kilat akibat masalah sistem peperitan juga boleh berlaku di luar bandar. Sistem peperitan yang tidak diselenggara dengan baik termasuklah mendapan pasir dan juga sampah sarap yang secara tidak langsung mencetekkan parit. Malah dalam sesetengah kes, aliran air tidak boleh berlaku akibat saliran tersumbat. Pengawasan yang lemah, sikap tidak peduli dan kekurangan peruntukan adalah faktor utama mengapa kemudahan di bandar besar tidak diselenggara dengan baik. Kemudian, perubahan iklim juga adalah antara faktor yang menyebabkan banjir. Walaupun terdapat pihak yang menidakkan perkara ini, kita perlu terima bahawa perubahan iklim sedang berlaku akibat pemanasan global. Justru itu, kita perlu menjangkakan cuaca yang lebih tidak menentu untuk tahun-tahun yang akan datang. Impak yang lebih jelas ialah peningkatan arus laut akibat pencairan glasier di kutub yang menyebabkan penempatan di pesisir pantai yang rendah terdedah kepada banjir setiap kali air pasang. Impak yang lebih kompleks pula berkait rapat dengan fenomena El Nino dan La Nina yang menyebabkan cuaca kemarau dan juga monsun yang lebih ekstrim. Kesan banjir. Banjir memberikan beberapa kesan yang tidak baik terhadap semua hidupan sehingga boleh membawa kematian. Air banjir yang bertakung terlalu lama di kawasan pertanian menyebabkan tanaman mati. Antara tanaman yang mudah mati adalah getah, koko, kelapa sawit dan padi. Kemusnahan tanaman ini akan merugikan para petani. Ternakan juga terkorban kerana terperangkap dalam banjir. Banjir yang besar boleh menenggelamkan rumah, menghanyutkan barangan dan merosakkan barang-barang lain seperti barang-barang elektrik, kereta dan sebagainya. Ini membawa kerugian yang besar kepada penduduk. Banjir sering merosakkan harta awam seperti jalan raya, bangunan dan mengakibatkan pelbagai jenis penyakit. Kesemua ini memerlukan kos penyelenggaraan yang tinggi. Selain itu, kerajaan juga terpaksa menyediakan pelbagai keperluan asas seperti makanan dan minuman, ubat-ubatan di samping menyediakan penempatan sementara untuk mangsa banjir. Kesimpulannya, bencana banjir di Malaysia telah mengakibatkan kerugian ratusan jutaan ringgit dan lebih teruk lagi mengakibatkan kematian. Ribuan lagi telah kehilangan tempat berteduh selepas rumah mereka musnah sama sekali. Kerajaan yang ada perlu memainkan peranan utama dalam mengurangkan risiko serta kesan bencana ini. Walaupun hujan pada kadar luar biasa sering menjadi alasan berlakunya banjir, namun perlu diberi perhatian bahawa kebanyakan faktor yang diberikan adalah berpunca daripada tangan manusia itu sendiri. Selain itu, agensi dan kumpulan yang terlibat perlu bersedia supaya jika berlaku banjir, tidak perlulah menunggu sehingga berada di atas bumbung rumah barulah mahu diselamatkan. Kami percaya bahawa Malaysia sudah belajar dengan sejarah banjir yang telah berlaku selama ini. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.